Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu sekali lagi kita dalam sesi PDPR secara alam maya. Dan untuk hari ini cikgu akan mengajar kamu kepada menulis berdasarkan standard pembelajaran 3.2.1. Tema hari ini adalah tema 3 itu tema memetik bintang dan standard kandungan kita pada hari ini adalah 3.2 itu menulis untuk mengumpulkan maklumat tentang suatu perkara. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.2.1 iaitu menulis untuk meramal, membuat perkara yang dibaca, didengar dan ditonton dengan memberikan justifikasi menggunakan ayat yang gramatik. Jadi sebelum itu kita akan mentarifkan apa dimaksudkan dengan menulis untuk meramal. Untuk maklumatkan meramal ni maknanya membuat tafsiran ataupun menjangkakan sesuatu perkara yang akan berlaku. Yang kita akan meramal. Jadi untuk maklumat kamu, ini adalah kemahiran nilai tambah iaitu kemahiran kajian masa depan. Kita meramal suatu perkara dan memberikan justifikasi maksudnya memberikan alasan yang kuat bagi menjadikan sesuatu itu wajar dilakukan atau dengan memberikan bukti-bukti yang nyata. Maksudnya kalau kita meramal, kita perlu ada bukti-bukti yang menyokong kepada ramalan kita itu. Jadi ini antara kemarin yang penting untuk kamu menjawab soalan-soalan peperiksaan dalam SPM, KSSM. Ada soalan berkaitan dengan meramal dengan memberikan justifikasi sama ada dalam soalan karangan maupun dalam soalan pemahaman dan termasuklah dalam aktiviti ujian lisan dan mendengar nanti ya. Dan objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menulis untuk meramalkan kejayaan masa hadapan yang mempunyai yang tinggi dengan berikan justifikasi menggunakan ayat yang gramatik. Jadi salah satu daripada perkara yang kita nak ramalkan dalam kehidupan kita iaitu tentang kejayaan masa hadapan yang mempunyai yang tinggi. Ini penting bagi kamu sebagai pelajar. Kamu harus memilih kejayaan yang ada, prospek masa depan yang cerah. Sebab tu tajuk ini berkaitan dengan tajuk memetik bintang iaitu tajuk kajian tentang kerjaya ya. Bagi mengaplikasikan kemahiran menulis untuk meramal ini, cikgu akan berikan satu aktiviti yang berkaitan dengan kerjaya iaitu cikgu telah menyenaraikan 3 jenis kerjaya ataupun pekerjaan yang dijangkakan, yang diramalkan akan mendapat permintaan yang tinggi pada masa hadapan. Ada 3 kerjaya ini atau pekerjaan ini. Pertama ialah kerjaya sebagai pakar keselamatan siber dan untuk memudahkan atau berikan sikit makluman kepada kamu tentang apa bidang tugas pakar keselamatan siber ini, cikgu tuliskan dalam bahan PDPR kita pada hari ini itu memastikan keselamatan peranti elektronik ataupun gadget ya. Jadi bahasa Melayunya istilahnya peranti elektronik, rangkaian mudah alih, sistem keselamatan, data dan pelayan ataupun istilah bahasa Inggeris server daripada serangan penjenayah siber. Itu ialah bidang tugas sebagai pakar keselamatan siber ya. Soalnya ahli kimia, kerjaya yang kedua yang berpunyai permintaan yang tinggi pada masa depan ialah ahli kimia. Di bidang tugas ahli kimia ni ialah menyelidik pengetahuan baharu tentang bahan kimia ya, berkaitan dengan bahan-bahan kimia dan membangunkan produk seperti ubat-ubatan ataupun farmaseutical, berkaitan dengan farmaseutical dan kosmetik dan petrokimia. Ni antara bidang yang memerlukan ahli-ahli kimia dalam mencari ya maklumat-maklumat tentang bahan kimia yang baru yang boleh dibangunkan untuk mendapatkan produk. Mana ni berkaitan dengan proses R&D ya, research and development ataupun penyelidikan dan pembangunan. Seterusnya ialah kerjaya sebagai guru pendidikan awal kanak-kanak. Tu saya contohlah tu gambar Upin dan Ipin dan rakan-rakannya serta guru tadika ya. Di bidang tugas guru pendidikan awal kanak-kanak ni lah untuk mengasuh dan mengajar kanak-kanak di taman asuhan ataupun di peringkat prasekolah. Jadi ini 3 bidang ataupun 3 kerjaya yang diramalkan mendapat peringkat yang tinggi pada masa hadapan yang akan kita jadikan sebagai asas kemahiran pada hari ini untuk meramalkan
dengan memberikan justifikasi ya yang dapat menyokong tentang ramalan kita. Baik, untuk membimbing kamu tentang cara kita nak membuat ramalan ya, membuat ramalan dan untuk memberikan justifikasi ni, saya tunjukkan di sini cara yang boleh kita laksanakan untuk kita menyenaraikan fakta-fakta pun poin-poin kita untuk kita membuat ramalan dan justifikasi ya. Jadi kita untuk memudahkan cikgu buat satu kotak jadual yang ada 3 lajur dan ada bermaklumat. Pertama ialah ramalan. Mana ramalan itu adalah ramalan kerjaya yang ada potensi permintaan yang tinggi pada masa hadapan, iaitu saya pilih pakar keselamatan siber ya. Jadi untuk meramalkan bahawa pakar keselamatan siber ini akan mendapat permintaan yang tinggi ya pada masa hadapan, justifikasinya mesti berdasarkan senario semasa. Mana kita perlu mengkaji ya senario semasa ataupun perkembangan semasa yang berkaitan dengan keselamatan siber ya. Jadi nak dapatkan senario semasa, kita kena membaca, kita kena mendapatkan maklumat. Barulah kita tahu tentang senario semasanya. Jadi penting di sini untuk kita mendapatkan pengetahuan, membaca itu sangat penting ya. Jadi antara perkembangan semasa yang cikgu dapat ialah pertama ialah senario tentang perkembangan ekonomi digital ya, dan revolusi industri 4.0 dengan penyepaduan internet benda ataupun IoT ataupun dalam Inggerisnya Internet of Things ya, of Things. Jadi untuk IoT ini, maklumat tentang IoT, kamu boleh rujuk dalam buku teks BM tingkatan 4 ini pada muka surat 202 hingga 203 ya, tentang Internet of Things ini ada dalam buku teks sebenarnya. Okay, dan pengkomputeran awam dalam proses dan pengoperasian syarikat dalam segenap industri. Maksudnya senario semasanya dikaitan dengan perkembangan ekonomi digital sekarang dan berkaitan dengan revolusi 4.0 ya. Mana revolusi berdasarkan digital, kebijaksanaan digital ya. Intelligent artificial berdasarkan digital ini ya, yang menyemadukan internet dengan benda. Mana benda-benda dalam dunia kita sekarang semua berpaut pada internet dan pengkomputeran awam. Maksudnya dalam proses operasi syarikat, industri sekarang semua menggunakan komputer ya. Itu senario semasa yang cikgu jumpa. Kedua ialah senario tentang kepentingan untuk melindungi keselamatan pengguna daripada ancaman siber, termasuklah kecurian data dan sabotaj oleh syarikat-syarikat ke ataupun pihak-pihak tertentu ataupun kita panggil sebagai penggodam ini kan. Dan kekurangan pakar dalam bidang keselamatan siber. Ini senario-senario semasa yang menjadi penyokong kepada ramalan kita, dan senario semasa ini dibuktikan lagi dengan laporan-laporan akhbar lah. Contohnya cikgu jumpa laporan akhbar pada 7 Mei 2020 berkaitan dengan tajuknya hampir 5,000 jenayah siber tahun ini. Ini senarai kawalan Kediri untuk anda ya. Ini maklumat tentang bahawa yang berkaitan dengan ancaman siber ni, kecurian data dan sabotaj ini berkaitan dengan buktinya. Pada tahun 2020 ada laporan bahawa hampir 5,000 jenayah siber dilaporkan ya, daripada bulan Januari sampai bulan Mei 2020. Dalam masa 5 bulan ni ada 5,000 jenayah siber direkodkan ya. Okay, kemudian kedua tentang adanya berita bahawa keperluan organisasi perlu siap siaga tangani ancaman jenayah siber. Mana organisasi diingatkan supaya bersiap siaga, bersiap sedia tentang ancaman siber, ancaman jenayah siber. Siapa yang perlu memastikan komputeran data ini selamat ialah pakar keselamatan siber ya. Kemudian tentang laporan rekod oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman yang merekodkan jumlah kerugian hingga 250 juta ringgit akibat jenayah siber maknanya jenayah siber ini melibatkan kerugian berjuta-juta ringgit. Kerana perlunya seorang pakar siber dalam sebuah syarikat ya.
Kemudian tentang penggodam ni, email data 9 juta penumpang syarikat EasyJet digodam. Ini maknanya tentang kecurian data pelanggan-pelanggan syarikat penerbangan EasyJet. Hampir 9 juta data mereka ni dicuri. Bila data curi bahaya, nombor telefon, nombor akaun bank boleh didapat oleh penggodam untuk melakukan jenayah kepada penumpang-penumpang EasyJet ini. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Kemudian berkaitan dengan kurangan pakar, terdapat maklumat bahawa Malaysia memerlukan 10,500 pakar dalam keselamatan cyber menjelang tahun 2020 berdasarkan kajian oleh firma Forest and Civilian. Tapi didapati bahawa hanya sekitar 6,000 pakar dan bilik IT itu yang wujud di negara. Mana daripada ada kekosongan hampir 3,000 pakar keselamatan siber yang masih lagi tidak mampu diisi oleh oleh rakyat Malaysia. Kira ada lebih kurang 4,500 kan, 3,500 orang diperlukan kekosongan sebagai pakar keselamatan siber. Jadi ramalan kita ini ada dia punya berdasarkan senario semasa dan bukti-bukti yang pokok yang untuk kita membuat justifikasi mengapa kita menganggap bahawa Kerjaya sebagai pakar keselamatan siber ini mendapat permintaan yang tinggi pada masa hadapan. Setelah kita menyenaraikan fakta-fakta ataupun poin-poin yang boleh menyokong kepada ramalan kita ini, untuk video sebenarnya cara macam mana kita nak bagaimana kita nak menulis ramalan kita itu untuk menyesuaikan yang kemahiran kita pada hari ini, kemahiran menulis. Jadi untuk menulis ramalan ini kita mengaplikasikan teknik imbakub yang cikgu dah ajar dalam penulisan untuk menguraikan isi dalam karangan. Imbakub itu apa, iaitu isinya, alasan mengapa, bagaimana tu bukti, apa bukti-buktinya, dan apa kesan kalau nak masuk ungkapan menarik yang kita masukkan dalam huraian kita ni, dan juga penutup kepada perenggan kita. Jadi kita aplikasikan teknik imbakub untuk menguraikan, untuk menulis ramalan kita tentang kerjaya pakar keselamatan siber. Ini contoh cara nak menulis rumus, menulis ramalan yang boleh kamu buat nanti dalam latihan seterusnya. Okay, cikgu bacakan ramalan ini. Pada pendapat saya, antara kerjaya yang mendapat permintaan yang tinggi pada masa hadapan ialah pakar keselamatan siber. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 dengan penyepaduan internet benda ataupun IoT dan pengkomputeran awam dalam proses dan operasi syarikat dalam segenap industri. Sebagai contoh, pengaplikasian internet benda ini digunakan dalam industri perbankan, pengangkutan dan logistik, peruncitan dan pengurusan bekalan, perkilangan dan pertanian. Perkembangan ini menyebabkan wujud kepentingan untuk melindungi keselamatan pengguna daripada ancaman siber termasuk kecurian data dan sabotaj. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa senario ini mengundang kepada jenayah siber. Misalnya, pada tahun 2020, Cyber Security Malaysia merekodkan hampir 5,000 kes jenayah siber dari bulan Januari hingga Mei. Sementara itu, nilai kerugian yang direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman adalah hampir 250 juta ringgit. Oleh demikian, setiap organisasi termasuk pemain industri diingatkan agar meningkatkan keselamatan rangkaian mereka agar tidak mudah digodam oleh jenayah siber. Hal ini buktikan bahawa pakar keselamatan siber sangat diperlukan oleh banyak organisasi. Tambahan pula di Malaysia, berdasarkan kajian firma Forest
N. Sullivan telah buktikan kita memerlukan 10,500 pakar dalam keselamatan siber, sedangkan pakar yang ada hanyalah sekitar 6,000 orang. Jelaslah bahawa pakar keselamatan siber merupakan kerja yang pasti mempunyai permintaan yang tinggi pada masa hadapan. Ini contoh cara kita nak menulis ramalan yang mengandungi bukti-bukti ataupun justifikasi. Justifikasi kita untuk meramalkan bahawa pakar keselamatan siber ini antara kerjaya yang akan mendapat permintaan yang tinggi pada masa hadapan. Ya. Berdasarkan contoh yang cikgu beri tadi, iaitu cara kita nak meramal dan berikan justifikasi bahawa pakar keselamatan siber merupakan kerjaya masa hadapan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Jadi untuk tugasan pertama, cikgu hendak kamu menulis ramalan bahawa ahli kimia juga antara kerjaya yang mempunyai permintaan yang tinggi pada masa hadapan menggunakan langkah yang cikgu dah ajar tadi. Jadi boleh buat jadual macam yang sama yang cikgu tunjukkan tadi. Ramalan kita ialah ahli kimia merupakan kerjaya yang mempunyai permintaan yang tinggi. Kemudian senario semasa. Kamu cari senario semasa yang berkaitan dengan perkembangan bagi kerjaya sebagai ahli kimia. Ya. Dicari dalam internet, cari mungkin dalam buku sains yang kamu belajar. Ini mana penggabung jalinan ilmu ni sangat penting dalam mempelajari bahasa. Cari senario. Kemudian carilah bukti-bukti yang menyokong bahawa ahli kimia ni merupakan kerjaya yang sangat diperlukan. Cari daripada berita-berita akhbar, rencana dan sebagainya untuk kamu kumpulkan bukti ataupun evidence kepada ramalan kamu untuk meramal bahawa ahli kimia merupakan kerjaya yang antara kerjaya yang mempunyai permintaan yang tinggi pada masa hadapan. Okay, ini tugasan yang pertama. Tugasan seterusnya ialah cikgu hendak kamu mencari maklumat. Ramalan kedua ialah ramalan bahawa guru pendidikan awal kanak-kanak juga merupakan antara kerjaya masa hadapan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Jadi cari senario semasa yang berkaitan dengan keperluan terhadap guru pendidikan awal kanak-kanak. Kemudian carilah bukti-bukti berkaitan dengan keperluan terhadap guru pendidikan awal kanak-kanak. Jadi setelah kamu untuk kedua-dua tugasan ni, setelah kamu menyenaraikan poin-poin untuk senario semasa dan bukti atau evidence yang akan menyokong kepada justifikasi kamu ni, jangan lupa kamu tulislah ramalan itu selengkap menggunakan teknik bagus yang cikgu ajar, berpandukan lembaran kerja yang telah cikgu berikan. Ada huraian untuk tugasan 1 dan huraian untuk tugasan 2. Di huraian ni anggaran agak-agaklah dalam lingkungan 100 hingga 150 patah perkataan. Okay, jadi ada 2 tugasan yang kamu kena siapkan. Sebagai penjarakan diri, digunakanlah segala sumber yang ada untuk kamu dapatkan maklumat bagi menyiapkan tugasan kedua tugasan ini. Itulah sahaja untuk PDPI kita pada hari ini, iaitu kemahiran menulis untuk menulis bagi meramal suatu perkara yang dibaca dengan ada ditonton dengan memberikan justifikasi menggunakan ayat yang dramatis. Jadi sebelum cikgu berundur diri daripada alam ayat ini, biasa cikgu ucapkan selamat belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua.